Berdasarkan pemahaman saya lah. Okey, ekonomi di Malaysia ni dari segi pertumbuhannya dia cukup bagus. Dia mempunyai apa yang dikatakan sebagai positif lah. Ada berlaku peningkatan dari segi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sebab kalau kita lihat dua keadaan. Yang pertama sebelum COVID pada tahun 2020 itu hari bulan Mac. Lepas tu selepas COVID. Okey. Mana sebelum COVID itu kalau kita tengok kadar pertumbuhan ekonomi di Malaysia itu dia adalah dalam grafnya adalah dalam bentuk menaik lah. Di mana dari segi peluang pekerjaan yang ditawarkan itu banyak. Lepas tu kekurangan dari sudut pengangguran, kadar pengangguran pun tidaklah tinggi. Tapi apabila kita dikejutkan dengan pandemik COVID ini, dia memberi kesan secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi. Kerana banyak syarikat ataupun perusahaan yang terpaksa gulung tikar yang memberi kesan kepada inilah pekerja-pekerja ni yang bekerja di situ, mereka terpaksa menerima hakikat mereka adalah akan kehilangan kerja, jadi ini menyebabkan berlakunya peningkatan dari sudut pengangguran. Okey, lepas tu ada syarikat yang mengecilkan operasi. Ini juga menyebabkan ada pekerja-pekerja yang terpaksa ditamatkan perkhidmatannya. Ini kita lihat dari sudut apa yang berlaku selepas COVID ini sendiri. Kesan pertumbuhan yang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ni banyak lah. Yang kedua ni contohnya ialah dari segi hasil negara. Apabila hasil negara meningkat, maka ia akan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian percukaian, kerajaan mengenakan cukai yang lebih tinggi terhadap barang-barang yang dianggap sebagai mewah, maka kerajaan boleh mendapat hasil yang lebih banyak lagi. Itu yang soalan yang kedua. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu pendapatan negara lah. Lepas tu inilah macam kreativiti rakyat sendiri dalam buat perniagaan, maka dia akan merancakkan lagi kegiatan ekonomi. Kesan pertumbuhan ekonomi terhadap belia memang of course lah, bila kita kaitkan belia sudah tentu kita tak dapat lari daripada kaitkan belia dengan pekerjaan kan. Bila ekonomi bertumbuh pesat, maka jumlah pekerjaan yang ditawarkan itu pun semakin banyak. Jadi belia terkesan sama juga. Makin banyak peluang pekerjaan, maka peluang ini akan diisi oleh para belia ini. Saya lihat kesan pertumbuhan ekonomi terhadap belia itu dilihat dari sudut peluang pekerjaan itulah. Dan yang terakhir sekali, pendapat saya bagaimanakah impak pertumbuhan ekonomi Malaysia pasca COVID-19 ni. Pasca COVID-19 ni saya jangkakan ekonomi di Malaysia ni akan terus berada di landasan pemulihan pada bulan-bulan seterusnya lah pada tahun 2021 ini. Sebab COVID pun kita dah ada vaksinnya, jadi sudah tentu dengan ada vaksin ini akan memberi berita yang gembira lah kepada seluruh manusia di seluruh dunia, kerana khususnya di Malaysia, kerana apabila vaksin ini mula disuntik kepada rakyat Malaysia, sudah tentu lama kelamaan kita berharap
agar COVID ini walaupun tak dapat dihapuskan sama sekali, dia akan mengurangkan jumlah jangkitan itu sendiri. Okey, itu sajalah saya lihat dari segi pertumbuhan ekonomi dia akan berlaku secara lebih pesat lagi selepas ini. Lebih-lebih lagi orang sekarang ni dia dapat idea kan bagaimana nak berdepan dengan kemeluk ni yang tak pernah disangka oleh kita akan berlaku, tapi berlaku juga pada kita ni. Okey, wallahu a'lam.